Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nuraida binti Jaludin ingin membentangkan penulisan saya yang bertajuk Pelaburan Spekulasi. Dengan nama Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Mengasihani, kupanjatkan kesyukuran kerana dapat menyiapkan buku ini untuk meningkatkan kefahaman masyarakat tentang jual beli saham. Buku ini dikarang dan pahalanya diniatkan untuk disedekahkan kepada kedua ibu bapa, semoga ianya dapat memberi manfaat kepada kita dan mereka di dunia dan akhirat. Saya memohon maaf jika ada penulisan saya tidak mendapati cita rasa pembaca dan insya-Allah penulisan ini akan diperbaiki dari masa ke semasa. Berikut adalah isi kandungan yang terkandung di dalam penulisan saya. Dimulakan dengan pengenalan, pelaburan versus spekulasi, saham spekulatif, kesimpulan dan rujukan. Mari kita berkenalan apa itu pelaburan spekulasi. Spekulasi merupakan istilah moden dalam dunia kewangan masa kini. Unsur spekulasi amat sukar untuk ditepis dan boleh dikatakan bahawa unsur ini wujud dalam semua bentuk pelaburan seperti pelaburan emas, pelaburan saham, pelaburan komoditi dan lain-lain. Spekulasi adalah komponen yang penting dalam memainkan peranan bagi menyediakan kecairan dalam pasaran. Tetapi anda perlu maklum bahawa spekulasi yang melampau boleh mengancam kestabilan pasaran saham. Justru itu, buku ini akan mengupas perbezaan utama antara pelaburan dan spekulasi dan menyenaraikan bentuk-bentuk pelaburan dan spekulasi tersebut serta menerangkan secara terperinci tentang saham spekulatif di pasaran. Sekarang, mari kita mengenali dengan lebih lanjut apa itu pelaburan versus spekulasi. Apakah itu pelaburan? Pelaburan adalah kegiatan menanamkan modal atau wang melalui pembelian instrumen kewangan atau aset baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan harapan pemilik modal akan mendapat sejumlah keuntungan atau manfaat pada masa akan datang dalam bentuk pendapatan, bayaran faedah atau penambahan nilai instrumen. Terdapat pelbagai jenis-jenis pelaburan sah yang terdapat di Malaysia seperti simpanan tetap, melabur di dalam saham, melabur di dalam emas, pelaburan bond dan sebagainya. Simpanan tetap adalah salah satu jenis pelaburan yang terkenal dalam Malaysia. Pelaburan ini biasanya ditawarkan oleh pihak bank untuk memupuk pelanggan supaya menyimpan di bank tersebut. Pihak bank akan memberikan pulangan yang dipanggil sebagai faedah sebagai balasan. Yang keduanya adalah melabur di dalam saham. Cara yang terbaik untuk menggandakan wang adalah dengan melabur dalam saham. Ini bermaksud anda melabur wang anda kepada syarikat-syarikat dengan harapan syarikat tersebut akan berkembang. Jika berkembang, anda akan memperolehi keuntungan hasil daripada pelaburan anda. Jika anda berminat untuk memulakan pelaburan atau berdagang saham di Bursa Malaysia, anda perlu membuka akaun CDS ataupun dikenali sebagai Central Depository System melalui broker tempatan yang diiktiraf seperti bank. Yang ketiganya, melabur di dalam emas. Emas adalah logam berharga yang boleh anda laburkan untuk menjana pendapatan. Kaedah terbaik untuk melabur dalam emas adalah melalui bank atau broker yang diiktiraf. Pelabur atau pedagang boleh meramalkan harga emas dengan mengetahui masa berdagang yang sesuai untuk membeli dan menjual. Yang seterusnya, melabur di dalam unit amanah ataupun unit trust. Unit trust merupakan satu bentuk pelaburan di mana para pelabur akan mengumpulkan dana mereka kepada sebuah syarikat yang akan melaburkan dana tersebut. Dana tersebut akan dikendalikan oleh seseorang yang dipanggil fund manager. Fund manager itu akan bertanggungjawab menjaga dan mengembangkan dana tersebut sehingga mendapat keuntungan. Pelaburan jenis ini sesuai untuk mereka yang tiada masa untuk melabur serta tiada pengalaman dalam pelaburan. Yang seterusnya adalah Amanah Saham Nasional Berhad ataupun ASNB yang merupakan sebuah bentuk pelaburan di bawah Permodalan Nasional Berhad.
NB ditawarkan kepada golongan bumi putera untuk membantu mereka mendapatkan keuntungan daripada simpanan dan pelaburan mereka. Namun begitu, terdapat juga beberapa skim pelaburan yang ditawarkan kepada yang bukan bumi putera. Pulangan untuk pelaburan ini juga biasanya sangat konsisten, akan tetapi pulangan tersebut bergantung kepada keadaan ekonomi semasa. Seterusnya, melabur di dalam ETF ataupun dikenali sebagai Exchange Traded Fund. ETF dilaburkan dengan mana-mana broker saham melalui akaun CDS. Pembeliannya adalah sama seperti membeli saham di Bursa Malaysia. Cumanya, ETF melibatkan pelbagai jenis sekuriti seperti saham, komoditi dan bond, iaitu anda melabur dalam satu kotak yang mempunyai pelbagai sekuriti sekaligus. Namun, jenis pelaburan ini kurang memberansangkan dari segi hasil pulangan dan likuiditi. Pelaburan bond. Bond adalah sejenis pelaburan di mana pelabur meminjamkan dana mereka kepada sesuatu perniagaan, entiti ataupun kerajaan. Entiti tersebut akan menggunakan dana yang dipinjam untuk menjana keuntungan dalam beberapa tempoh dan biasanya dalam tempoh yang panjang. Dana tersebut akan dilaburkan di syarikat sendiri ataupun melalui saham syarikat yang lain. Entiti yang menggunakan dana pelabur akan membayar faedah selama tempoh pinjaman tersebut. Sekarang, ayuh kita bercerita tentang spekulasi pula. Spekulasi adalah perbuatan membeli aset berbentuk komoditi, sekuriti, saham, hartanah dan lain-lain bertujuan untuk menjualnya semula dalam jangka masa yang pendek dengan hasrat untuk memperolehi keuntungan yang cepat. Adapun spekulasi ini melibatkan risiko yang tinggi dan berkemungkinan tidak disertai dengan penyelidikan yang mencukupi. Spekulator hanya memfokuskan perbezaan turun naik harga yang mampu menjana keuntungan modal dan bukannya mengharapkan nilai fundamental dividen atau sekuriti. Ia juga melibatkan ketidakpastian dan risiko pemilikan yang kadang-kala melalui pergantungan nasib. Risiko merupakan antara elemen terpenting dalam aktiviti spekulasi. Bahkan jangkaan kepada risiko yang diambil itu sendiri dinamakan sebagai spekulasi. Bentuk-bentuk spekulasi adalah seperti derivatif, short selling dan ETF yang melabur di dalam industri baru. Bagi derivatif, ia merupakan salah satu instrumen kewangan yang digunakan untuk mengurus pendedahan seseorang itu terhadap risiko turun naik pasaran semasa. Instrumen pendasar seperti komoditi, kadar faedah, indeks dan saham merupakan tempat bergantungnya dan pemerolehan nilai produk derivatif tersebut. Derivatif digunakan sebagai alat untuk melindungi nilai, membuat spekulasi dan arbitraj. Seterusnya, short selling. Short selling ialah tindakan menjual sekuriti yang tidak dimiliki pada masa penjualan. Dengan kata lain, penjual tidak mempunyai suatu hak boleh guna untuk meletakkan hak sekuriti tersebut pada pembeli ketika masa penjualan tersebut. Akan tetapi, dia telah membuat perjanjian untuk meminjamkan pada sebelum waktu penjualan yang berkemungkinan pengiriman kelas sekuriti yang dibenarkan kepada pembeli. Bentuk spekulasi yang terakhir adalah ETF yang melabur dalam industri baru. Contoh ETF ini adalah dana yang melabur dalam cryptocurrency dan teknologi blockchain. Pada mulanya, dana ini mungkin memenuhi syarat sebagai pelaburan. Tetapi sehingga syarikat mendapat keuntungan, dana tersebut bersifat spekulatif. Mari kita berkenalan siapakah spekulator. Spekulator adalah orang yang melakukan pelaburan spekulatif. Dengan maksud lain, orang yang membeli aset, komoditi atau instrumen kewangan dipanggil sebagai spekulator. Seorang pelabur mementingkan nilai asas pelaburannya, sementara seorang spekulator hanya mementingkan pergerakan harga pasaran. Seterusnya, spekulasi mempunyai kelebihan dan kelemahan yang tersendiri. Mari kita lihat apakah kelebihan dan kekurangan tersebut. Spekulasi membantu pertumbuhan ekonomi kerana spekulator kebiasaannya lebih bersedia untuk melabur dalam syarikat, aset atau sekuriti yang belum terbukti atau saham yang diperdagangkan berada pada tahap yang sangat rendah. Dan pada waktu atau dalam situasi di mana pelabur yang lebih konservatif menjauhkan diri daripada saham ini.
Oleh itu, spekulator biasanya menyediakan modal yang membolehkan syarikat muda berkembang. Dengan cara ini, spekulator secara tidak langsung membantu menyokong dan mempromosikan ekonomi keseluruhan. Spekulasi juga membantu dalam kecairan pasaran. Spekulator meningkatkan kecairan pasaran melalui perdagangan aktif. Pasaran tanpa spekulator akan menjadi pasaran tidak likuid yang dicirikan dengan spread yang besar antara harga tawaran dan harga permintaan. Penyertaan spekulator menjadikan pasaran bergerak lancar dan membantu pertukaran antara pembeli dan penjual serta memberi impak kepada kecairan pasaran. Kelemahan spekulasi pula adalah harga yang tidak munasabah. Ini kerana spekulasi kadang-kala mendorong harga melampaui tahap yang munasabah ke penilaian yang terlalu tinggi atau rendah sehingga gagal mencerminkan nilai intrinsik aset atau sekuriti secara tepat. Ini bermaksud walaupun spekulasi hanya bersifat sementara, ia dapat menyebabkan turun naik harga yang akan mempengaruhi kestabilan syarikat, industri dan seluruh ekonomi dalam jangka panjang. Sebagai contoh, sebilangan pakar ekonomi dan penganalisis pasaran percaya bahawa harga minyak yang tinggi pada awal abad ke-21 sekitar $100 setong adalah disebabkan oleh spekulasi yang melampau dan bukannya disebabkan penawaran dan permintaan sebenar di pasaran. Spekulasi juga membentuk gelombang ekonomi. Harga yang tidak masuk akal adalah disebabkan oleh spekulasi yang melampau dan biasanya berkaitan dengan gelombang ekonomi yang dibentuk oleh permintaan spekulator yang mana pada awalnya mendorong harga menjadi tinggi dan kemudian mereka menarik lebih banyak spekulator, seterusnya menyebabkan harga menjadi lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Kitaran ini akan berulang sehingga gelombang ekonomi itu meletup dan harga akan menurun secara dramatik. Mari kita melihat apakah perbezaan antara pelaburan dan spekulasi. Berikut merupakan carta perbandingan antara pelaburan dan spekulasi secara ringkas. Dari segi horizon masa, pelaburan mempunyai jangka yang panjang sedangkan spekulasi jangka pendek yang biasanya kurang dari setahun. Tahap risiko pelaburan adalah sederhana manakala spekulasi pula adalah tinggi. Penggunaan dana bagi pelaburan adalah seorang pelabur menggunakan dana sendiri, sedangkan spekulasi menggunakan dana yang dipinjam. Sikap pelabur pula adalah seorang yang berhati-hati dan konservatif, manakala spekulasi biasanya agresif dengan unsur kecuaian. Jangka pulangan bagi pelaburan adalah sederhana tetapi berterusan. Adapun spekulatif mempunyai kadar pulangan yang tinggi. Yang terakhir, kriteria keputusan bagi pelaburan adalah faktor asas iaitu prestasi kewangan syarikat ataupun sektor. Bagi spekulasi, carta teknikal, psikologi pasaran dan pendapat individu merupakan kriteria keputusan bagi spekulasi. Seterusnya, dalam bab 3, saya akan menceritakan apa itu saham spekulatif. Saham yang dianggap sangat berisiko di pasaran dikenali sebagai saham spekulatif. Saham spekulatif menawarkan pulangan yang berpotensi tinggi untuk mengimbangi risiko yang tinggi. Saham ini terdedah kepada perubahan harga yang sangat laju dan tidak menentu. Pelabur perlu mengenal pasti rentak pasaran saham mengikut peredaran masa. Hal yang demikian kerana saham spekulatif tidak mempunyai rekod pencapaian yang berterusan, tetapi harga saham berpotensi untuk naik. Saham spekulatif biasanya melibatkan kategori penny stock. Apa itu penny stock? Penny stock iaitu saham yang harganya rendah di bawah RM1. Kebanyakan saham spekulatif ini akan membuat kenaikan harga tanpa faktor yang kukuh dan hanya berdasarkan kabar angin sahaja. Oleh itu, pelabur memerlukan banyak pengetahuan untuk mendapatkan keuntungan modal dalam menguruskan saham ini. Bahasa mudah bagi saham spekulatif adalah saham-saham yang mengikut musim tertentu.
Dalam bab 3 ini, saya juga akan menerangkan tentang pelaburan spekulasi di dalam pasaran saham. Spekulasi adalah terma biasa di dalam pasaran saham kerana indeks saham adalah penunjuk utama ataupun leading indicator. Spekulasi merujuk kepada ramalan terhadap jagaan tertentu, iaitu ramalan keuntungan dan kerugian yang menjadi penyebab harga saham naik atau turun. Spekulasi tahap sederhana adalah biasa bagi mana-mana pasaran saham. Walau bagaimanapun, pelabur saham perlu mengenal pasti tahap spekulatif yang melampau kerana keuntungan segera mungkin boleh diperolehi, tetapi kerugian yang amat besar juga bakal menunggu. Contoh spekulasi tahap melampau adalah ketika teknologi boom pada tahun 2000. Pada tahun itu, harga saham industri teknologi meningkat mendadak tanpa asas yang kukuh. Mari kita lihat contoh. Pada tahun 2000, Malaysian Pacific Industry Berhad MPI telah meningkat kepada RM57 dalam masa setahun daripada harga RM7 sahaja. Kenaikan tersebut tidak didorong oleh satu asas yang kukuh. Selepas tempoh setahun, harga-harga saham sektor teknologi tersebut jatuh merudum dan tidak lagi mencecah paras tertinggi walaupun hampir 9 tahun berlalu. Jika para pelabur membeli saham MPI pada harga RM50 dan belum menjualnya, mereka perlu menunggu sehingga harga saham tersebut naik semula. Terdapat banyak contoh-contoh counter spekulatif pada tahun 2020. Antaranya adalah Euro Holdings Berhad. Euro mula beroperasi pada tahun 1976 sebagai sebuah perniagaan yang menghasilkan sofa dan kusyen serta hanya mempunyai 3 orang pekerja sahaja. Kini, Euro telah berjaya berkembang pesat ke serata dunia dan menjadi pengeluar perabot pejabat yang terkenal. Untuk pengetahuan anda, Euro disenaraikan di Bursa Malaysia pada tahun 2005. Jika melihat graf di atas, harga Euro pada 2 Januari 2020 adalah sebanyak 5 sen dan harga Euro pada 31 Disember 2020 adalah sebanyak RM2.90. Kenaikan RM2.85 ini adalah sebanyak 5.700% dalam masa setahun. Sehingga kini, harga saham Euro dilihat masih lagi meneruskan kenaikan. Kenaikan harga komoditi kayu pada tahun 2020 adalah asbab kenaikan harga saham yang mendadak di syarikat itu. Seterusnya, counter Gates Global Berhad. Gates Global Berhad tersenarai di Bursa Malaysia sejak tahun 2002. Gates membangunkan perniagaan berkaitan pengangkutan dan yang terbaru adalah pembuatan sarung tangan. Onitex, yang merupakan anak syarikat Gates, sedang dalam fasa menyiapkan 12 barisan pengeluaran sarung tangan di Kamunting, Taiping dengan kapasiti pengeluaran sebanyak 4.665 bilion set sarung tangan. Merujuk graf di atas, harga Gates pada 2 Januari 2020 adalah 0.175 sen dan harga Gates pada 31 Disember 2020 adalah sebanyak RM2.05. Kenaikan sebanyak RM1.87 ini adalah sebanyak 1.07143% dalam masa setahun. Hal ini adalah disebabkan permintaan sarung tangan yang tinggi ketika pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia yang berlaku pada tahun tersebut. Contoh kaunter terakhir pula adalah Bintai Kinden Corporation Berhad. Pada tahun 1973, Bintai bekerjasama dengan Kinden Corporation yang merupakan sebuah syarikat elektrikal dan mekanikal terkemuka yang berpangkalan di Jepun. Dengan pengalaman lebih dari 40 tahun dalam industri kejuruteraan dan pembinaan diikuti dengan prestasi syarikat yang baik, Bintai sering menjadi pilihan untuk projek kejuruteraan dalam dan luar negara. Jika kita lihat dari graf di atas, harga Bintai pada 3 Ogos 2020 hanyalah 10 sen. Namun, harga kaunter ini naik dengan besar-besaran kepada harga 72 sen seunit. Kenaikan harga sebanyak 62.5 sen memberi pulangan sebanyak 657% dalam masa sebulan. Hal ini adalah disebabkan pada
17 Ogos 2020, Bintai telah menandatangani Memorandum Persefahaman bersama Nugenerex Immuno-Oncology Generex untuk menjalinkan kerjasama antara kedua-dua pihak. Generex merupakan syarikat di dalam sektor kesihatan dan farmasikal yang berasal dari Amerika Syarikat. Kerjasama antara Generex dan Bintai memberi peluang kepada Bintai untuk menceburi sektor kesihatan dan farmasikal. Rancangan awal perjanjian ini adalah untuk Bintai menjadi wakil kepada Generex di Malaysia untuk memasarkan dan mengedarkan vaksin SARS-CoV-2 yang merupakan vaksin untuk wabak COVID-19. Spekulasi juga mempunyai sisi yang gelap yang dinamakan sebagai sindiket spekulasi saham. Sindiket spekulasi saham biasanya berlaku di syarikat yang tidak mencatatkan keuntungan atau kerugian dalam tempoh beberapa tahun. Saham syarikat itu naik mendadak secara tiba-tiba tanpa sebarang perkembangan diikuti oleh jumlah urus niaga yang besar. Hal ini adalah salah di sisi undang-undang dan jika didapati bersalah, spekulator yang terlibat akan didakwa di mahkamah, tapi prosesnya memakan masa yang lama dan kadang-kadang sukar dibuktikan kerana sindiket spekulasi bergerak secara licik. Walaupun spekulasi baik untuk pasaran saham, sebagai pelabur runcit, anda harus menghindari spekulasi yang melampau kerana ini akan menyebabkan kerugian besar bagi para pelabur. Anda mungkin tertanya-tanya bagaimana sindiket spekulasi saham ini berlaku. Sindiket spekulasi adalah satu perkara yang tidak asing lagi di dalam pasaran. Sindiket spekulasi terjadi dalam pelbagai cara seperti para sindiket akan membentuk perjanjian sulit dengan pengarah syarikat, membuat penyebaran palsu tentang pasaran saham dan memberi bonus isu kepada pelabur-pelabur. Dalam setiap syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia, 100% saham syarikat akan disenaraikan. Namun, hanya lebih kurang 30% yang diapungkan di pasaran dan yang selebihnya dipegang oleh mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab. Perkara pertama yang dilakukan oleh para sindiket saham adalah membentuk perjanjian dengan pengarah syarikat agar saham yang dipegang itu tidak dijual apabila harganya mula dimanipulasikan. Semua ini dijalankan dengan duit bertukar tangan bagi memastikan perjanjian termeterai. Kemudian, para sindiket saham ini akan cuba menguasai saham yang terapung tersebut. Mereka membuka akaun margin di beberapa syarikat broker maupun di syarikat-syarikat kewangan untuk memanipulasikan urus niaga saham syarikat itu. Syarikat yang pada dasarnya mengalami kerugian dari suku tahunan ke suku tahunan yang lain akan dipampkan dana ke dalamnya bagi menjana keuntungan. Seterusnya, penyebaran berita-berita palsu tentang saham juga mengakibatkan sindiket saham berlaku. Media dijadikan sebagai medium utama untuk menyebarkan kabar angin dan berita-berita palsu tentang pasaran saham dengan menceritakan tentang keuntungan syarikat serta projek-projek yang bakal dijalankan. Hal ini akan menarik minat pelabur untuk membeli saham syarikat tersebut. Permintaan yang tinggi akan menaikkan harga saham syarikat itu dan begitulah yang akan dilakukan seterusnya sehinggalah hari saham itu naik ke peringkat yang tinggi dan kemudiannya para sindiket saham itu akan mula menjualnya. Sindiket saham juga berlaku disebabkan pemberian bonus isu kepada pelabur-pelabur. Kadang-kala, saham dipecahkan dengan pemberian bonus isu kepada pelabur-pelabur bagi memperolehi keuntungan yang jauh lebih tinggi dan inilah secara kasarnya yang berlaku di sebalik harga saham yang dimanipulasikan oleh sesetengah pihak yang tidak bertanggungjawab. Banyak syarikat sekuriti saham, syarikat penggunaan dana dan syarikat yang memberikan kemudahan pembiayaan saham dalam bentuk margin yang gulung tikar disebabkan oleh manipulasi ini.
Bagaimanakah cara mengelakkan diri dari melabur di saham yang dispekulasikan oleh sindiket? Mari kita lihat. Yang pertamanya, anda mestilah perlu melabur dalam saham yang mencatatkan keuntungan dan mempunyai rekod perniagaan yang betul. Elakkan diri dari melabur di kaunter-kaunter yang mudah dimanipulasi seperti kaunter penny stock, kaunter yang modalnya kecil dan kaunter yang mempunyai jumlah floating share yang sedikit. Yang keduanya, anda mestilah menghadkan saiz pelaburan anda. Walaupun anda menjadi sangat tertarik untuk bertaruh sejumlah yang besar apabila membeli saham spekulatif kerana ia menawarkan pulangan yang lumayan, pastikan anda menghadkan saiz pelaburan anda kepada jumlah yang kecil. Ingatlah bahawa saham spekulatif adalah sangat tidak menentu. Pelabur juga cenderung mengalami kerugian apabila harga turun dan menjadikannya sukar untuk keluar dari kerugian tersebut. Yang ketiganya, melaburlah dalam saham dengan berbekalkan ilmu yang cukup dan bukan hanya mengikuti kabar angin semata. Seorang pelabur saham digalakkan untuk mempunyai ilmu pengetahuan serta membuat kajian yang mendalam sebelum melabur dan bukan hanya berdasarkan berita atau kabar angin sahaja. Ia penting untuk mengurangkan risiko kerugian di dalam pelaburan kerana sekiranya seseorang pelabur itu tersilap membeli sesuatu saham, maka ditakuti jika harga saham itu jatuh, ia akan mengakibatkan modal pelaburan menjadi kurang. Kita sudah hampir kepada penghujung penulisan. Apa yang saya dapat simpulkan adalah spekulasi mempunyai fungsi yang signifikan dalam pasaran. Di dalam dunia kewangan moden, tiada perniagaan yang terlepas daripada pengaruh spekulasi kerana keputusan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi adalah didasarkan pada spekulasi. Keuntungan biasanya bersandarkan kepada perubahan harga pada masa hadapan, walhal masa hadapan adalah sesuatu yang tidak pasti. Oleh yang demikian, operasi dan kaedah aktiviti spekulatif adalah berbeza dengan pelaburan, namun masih memberikan manfaat dan secara tidak langsung dalam membantu aktiviti pelaburan. Selain itu, spekulasi di dalam saham mempunyai risiko yang tinggi kerana ia terdedah kepada perubahan harga yang laju dan tidak menentu. Sindiket spekulasi perlu anda hindari kerana hal itu berkemungkinan akan menyebabkan kerugian yang besar ketika membuat pelaburan. Adalah disarankan supaya anda mempunyai ilmu yang cukup serta membuat penyelidikan yang meluas terlebih dahulu sebelum memulakan pelaburan. Berikut merupakan rujukan yang saya gunakan sepanjang saya mengarang penulisan ini. Sekian sahaja dari saya. Yang baik itu datangnya dari Allah dan yang buruk itu datang daripada kesilapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekian, terima kasih.